Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah SWT dengan limpah kurnia dia, Allah SWT pilih kita untuk belajar, untuk muzakarah lagi. InsyaAllah kita akan sambung tafsir surah Jalalain. Ayat nombor? Ayat nombor Sambung nombor 31 nah. Ya ayuhan nas. Oh ya ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ai ahla Makkah, ubudu wahidu, kamu esakanlah. Ubudu ni dengan makna kamu esakanlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, akan Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Ansha'akum walam takunu syai'a, ansha'akum yang menciptakan akan kamu, walam walhal kamu dahulu tak ada, sedangkan kamu dulu tak ada apa sesuatu. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Tuhan yang menciptakan min qablikum, orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bi'ibadatihi iqabahu, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut. Bi'ibadatihi, dengan sembah Allah, iqabahu, akan azabnya Allah. Lafaz la'alla, la'allakum, lafaz la'alla ni wa la'alla fil asli litarahi. Lafaz la'alla pada asal ialah litarahi. Tarahi ni maksudnya harap suatu benda yang akan berlaku. Dia ada dua, satu litarahi, satu litamani. Dalam nahu la'alla litarahi, laita litamani. Jadi tarahi ni benda yang boleh berlaku, la'alla ni benda yang tak akan mustahil berlaku. Contoh macam orang kafir dalam ni, dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba, laita. Dia minta, ya Allah bagilah kami ni. Ya laitani kuntu turaba. Ingat dulu itu. La'alla ni itu laita. Satu lagi la'alla. La'alla ni maksudnya litaraji, benda yang boleh jadi berlaku. Tapi la'alla ni dekat ayat ni, la'allakum tattaqun ni, wa fi kalamihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala tu ialah litahqiq, untuk tetap berlaku. Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tattaqun. Jadi la'alla kat sini ni bukan dengan makna moga-moga kamu akan bertakwa dah. Makna dia kamu akan bertakwa, semoga kamu akan bertakwa. La'allakum tattaqun, kamu akan takut. La'alla kat sini ni bukan dengan makna tarafi, tapi dengan makna tahqiq. Alladzi ja'ala khalaqa lakumul arda firasha halun. Allah yang menciptakan bagi kamu akan bumi, hal keadaan bumi ni firash, terhampar. Firash ni bisatan yaftarishu, la ghayata fi salabati au luyunati. Bisatan, satu hamparan, yaftarishu, yang terhampar, la ghayata, tiada penghujung, fi salabah, pada keras, awil luyuna, ataupun pada lembut. Tafriq dia, tafriq bagi manfi, fala yumkinul istiqaru alaiha, maka tidak mampulah, tidak mungkinlah oleh nak tetap ke atas bumi. Okeylah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ciptakan bumi ni hampa. Sains kata bumi ni bulat. So mana yang betul? Hampa ke bulat? Kalau hampa ni macam benda macam tu kan, kalau bulat macam ni. So orang bagi ayat ni tak berlawan dengan sains yang kata bumi ni bulat. Sebab apa? Benda bulat kalau besar, dia punya tu boleh jadi seolah-olah macam hamparan. Sebab dia besar sangat. Dia punya bulat dia kita tengok macam terhampar. Macam ni bumi kan bulat, tapi apa kita jalan nampak macam terhampar straight je, sebab benda besar sangat. Jadi
Ayat yang mengatakan Allah Ta'ala jadikan bumi ni seolah-olah terhampar ni tak menafikan yang kata bumi ni bulat. Sebab benda besar sangat, dia akan nampak terhampar, bulat besar sangat. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Ta'ala jadikan langit ni abinaa'a, saqafa, atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi min anwa'i thamarati rizqan lakum. Dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit, wa anzala, menurunkan Allah daripada langit, ma'a, akan air, fa akhraja bih, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dengan sebab air itu, min anwa'i, min, daripada bahagian-bahagian, daripada nauk-nauk as-samarat, buah-buahan, rizqan lakum, akan rezeki bagi kamu. Allah Ta'ala buat turun hujan. Dengan sebab hujan ni Allah Ta'ala tumbuhkan rezeki bagi kita. Ini orang panggil apa? Ala sabilin adat. Cakapan macam ni. Ta'kulu wa ta'lufuna bihi dawabakum. Ta'kulunahu, kamu makan akan rezeki itu. Wa ta'lufunahu, ta'luf ni kamu buat bagi jadi umpan. Ta'luf, alafa ni kamu buat bagi jadi, buat dedak, kamu buat bagi jadi umpan. Dengan rizqan tu, rezeki akan binatang dawabakum, akan binatang tunggangan kamu. Tafriq daripada Allah dah buat. Allah Ta'ala buat bumi, Allah Ta'ala buat langit, apa semua ni Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah nak beritahu, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan andada, sekutu-sekutu. Asyuraka'a fil ibadah, sekutu-sekutu fil ibadah, pada beribadat. Allah Ta'ala dah buat macam-macam kat kita. Time sembah, jangan kita pergi sembah orang lain sama, cukuplah sembah Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu ni tahu apa? Annahu, sesungguhnya, annahu Allah tu al-khaliqu, yang menciptakan. Wala yakhluquna, sedangkan la yakhluquna, fa'il dalam yakhluqu tu andada, sekutu tu tidak menciptakan. Wala yakunu ilahan illa ma yakhluqu, dan tidak adalah Tuhan kecuali ma yakhluqu, mereka yang menciptakan. Allah Ta'ala tak kata macam tu. Janganlah kamu ambil sekutu buat bagi aku, janganlah kamu buat sekutu bagi Allah. Dan kamu dah tahu sekutu ni tak menciptakan, yang menciptakan Allah. Jadi yang nak boleh ambil buat Tuhan, orang yang menciptakan saja. Siapa yang menciptakan? Allah. Macam tu. Wa in kuntum fi raib syakil, dan jika ada kamu ni fi raib, fi syak, masih di dalam syak lagi, mimma nazzalna ala abdina, syak mimma, pada benda, pada barang, nazzalna ala abdina, yang kami turunkan ke atas hamba kami. Siapa hamba kami? Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'ani, mini bayan, minal Qur'ani, iaitu daripada Quran. Annahu, fi annahu, sesungguhnya Quran tu min indillah. Ya. Ayat ni kata apa? Jika kamu ni masih syak pada benda yang kami turunkan ke atas hamba kami. Kalau kamu ni syak pada Al-Quran, tengok dekat tu, nazzalna. Okey kan? Nazzalna ni maksud dia apa? Allah Ta'ala guna perkataan nazzalna. Nazzalna ni bina, nazzala yunazzilu tanzilan. Bina dia musyarakah, taksir. Okey. Apa beza anzala dengan nazzala? Faham? Apa perbezaan anzala dengan nazzala? Nahu, saraf. Anzala mutaaddi, turun. Nazala turun, anzala menurunkan, perlu kepada maf'ul. Okey. Tapi kalau nazzala, dia punya khususiat dia taksir, banyak, turun. Okey, potong apa potong? Qata'a. Kalau qata'a makna dia cincang, potong macam tu. Qata'a. Okey, ini guna nazzala
makna dia Quran ni turun macam turun macam tu. Ayat ni kata, jika kamu syak pada Qurannya, kami buat turun banyak kali, turun sikit. Surah Al-Qad kata, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang tu dia guna anzalna, dia guna lafaz anzala. Sesungguhnya kami turunkan akan Quran pada malam Lailatul Qadar. Anzala ni dia turun sekali macam tu, turun sekaligus. Nampak tak lagi perbezaan ni? Ayat ni kata guna nazzala, surah Al-Qadr tu guna anzala. Dalam bahasa Arab, dua-dua ni bagi faedah lain-lain. Anzala ni dia sekali turun, kalau nazala ni turun. Ya, macam mana? Nampak tu? Ada macam seolah ada ta'arud. Jadi cara jawab dia, anzala tu Allah Ta'ala turun daripada Allah Ta'ala lah ke Baitul Ma'mur. Dia tempat malaikat ada tawaf tu. Itu turun sekaligus. Daripada Allah Ta'ala ke Baitul Ma'mur turun sekaligus. Lepas tu daripada Baitul Ma'mur ke kita ni turun sikit. Selama zaman nubuat 23 tahun, 24 tahun. Nabi jadi Rasul berapa tahun? 10 dekat Mekah, dekat Madinah, 13 dekat asal 23 tahun, lebih kurang macam tu. Jadi sikit-sikit turun tu daripada Baitul Ma'mur ke kita tu ni nazzalna. Kalau yang dekat surah Al-Qad tu, inna anzalna tu turun daripada Allah ke Baitul Ma'mur, turun sekaligus ke Baitul Ma'mur. Dekat Baitul Ma'mur turun dekat Nabi ke bumi ni sikit. Ni ayat kat sini. Tak ada ta'arud, tak ada berlawanan pun di antara dua ayat tu. Okey, Allah kata kalau orang kafir ni masih duk ragu lagi kata Quran ni Allah Ta'ala buat turun dekat Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Fa'tu bisuratin min mithli. Maka hendaklah kamu bawa datang dengan satu surah min misli, daripada seumpamanya nyama manazana Al-Quran. Allah Ta'ala, kalau kata kamu kata Quran ni bukan daripada Allah, kamu buat satu Quran, buat satu surah. Al-Munazzali. Al-Munazzali ni benda yang diturunkan, yakni Al-Quran. Wa min lil bayani, bermula lafaz min tu ialah lil bayan. Tu fa'tu bi suratin min mithli, hendaklah kamu bawa datang dengan satu surah min mithli, iaitu yang seumpamanya nyama. Hiya surah tu misluhu, ialah seumpamanya al-munazzal fil balaghah, pada balaghah, wa husnil nizami, pada eloknya susunan, wal ikhbari anil ghaibi, dan pada pemberitahuan tentang benda-benda ghaib. Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak yakin lagi tentang Quran ni bukan daripada Allah, kamu buat satu Quran. Yang mana yang dekat Quran tu dia ada balaghah, dia ada susunan yang cantik, dan dia ada bagi tahu tentang benda-benda yang ghaib. Okey. Wasuratu, bermula surah. Surah tu benda apa pula? Dia nak bagi tahu. Wasuratu, bermula surah tu qit'atun laha awwalu wa akhiru. Bermula surah tu ialah qit'atun, satu potongan, laha, baginya qit'ah tu awwalun wa akhir, ada awal ada akhir. Surah ni ialah satu potongan yang dekat dia tu ada nombor satu, ada depan ada belakang. Aqalluha, dan bermula sekurang-kurangnya surah salatu ayatin, ialah satu ayat. Ni Allah Ta'ala cabar orang kafir, suruh bawa datang Quran. Orang panggil al-amru ni litajis, amal ni untuk melemahkan. Lepas tu Allah sambung lagi, wad'u syuhada'akum, kamu panggillah akan syuhada'akum, ilahatakumul lati ta'budunaha, Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah akan dia, min dunillah, yang selain daripada Allah, ghairihi atau ghairahu, yang selain daripada Allah, litu'ayyinakum, supaya untuk tolonglah Tuhan tu akan kamu. In kuntum sadiqin, jika kamu ni orang yang benar, fi
Benar pada apa? Fi, bahawa pada anna Muhammad, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalahu, berkatalah oleh Muhammad akannya nyahu, amma tu atau munazzal min indi nafsi, daripada sisi dia sendiri. Min indi nafsi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faf'alu, maka hendaklah kamu buat zalika, akan demikian perkara itu. Jawab kepada syarat, fa innakum, maka sesungguhnya kamu Arabiyuna, orang-orang Arab, fusaha'u, kamu fasih lagi, mislahu, mislah Muhammad, hal keadaan kamu ni fasih seumpama Muhammad SAW. Lepas tu Allah Ta'ala kata mislahu, Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak percaya Quran ini pada Allah, kamu buat satu Quran, kamu buat satu surah, kamu panggil lagi Tuhan-Tuhan kamu untuk tolong kamu buat. Allah Ta'ala cabat orang kafir ni. Betul Allah Ta'ala, orang kafir ni sama-sama Arab, orang kafir ni fasih lagi. Lepas tu, walamma ajazu an dhalika, tak kala lemahlah orang kafir daripada zalika al-amru bil ityan, dengan nak bawa datang tu, bila orang kafir tak boleh nak buat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala kata, buatlah. Dua orang kafir tak boleh nak buat, Allah Ta'ala sambung ayat, fa illam taf'alu, maka jika tidak kamu buat, ma dzukiru li'ajizikum, fa illam taf'alu, maka jika tidak kamu buat, memfa'ilah, maka sesungguhnya tidak kamu boleh buat mazukira, akan benda yang telah disebut tu, suruh buat datang satu surah. Sebab apa? Li'azikum, kerana kamu lemah. Walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan boleh buat. Okey nah. Lam ni, lam ni orang panggil nafil madhi, nafi benda yang telah berlalu. Kalau lan pula, lan ni nafil mustaqbal, nafi benda yang akan berlaku. Walan taf'alu, kamu sekali-kali tidak akan boleh buat. Jadi kalau lan, kalau lam, kamu tidak boleh buat, benda telah berlalu dah. Walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak boleh buat. Zalika, akan demikian tu, bawa datang surah tu, abadan, selama-lamanya. Ilat dia, sebab pun orang kafir tak boleh buat Quran, tak boleh buat satu surah ni, li zuhuri i'jazihi, kerana zahirlah oleh i'jaznya Al-Quran. I'jaz ni makna dia melemahkan. I'tiradun, tertiba i'tiradun. I'tiradun ni dia khabar mubtada mahzuf. Mubtada dia lafaz lan taf'alu tu huwa lafzul lan taf'alu i'tiradun, ialah i'tirad. I'tirad ni maksud dia jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni maksud dia jumlah yang tak ada kena mengena dengan depan belakang, tiba-tiba je tu ada tengah-tengah, dia tak ada kena mengena macam ni. Tadi ayat Allah Ta'ala kata apa? Kamu buat. Kalau kamu tak boleh buat, fattaqun nar, ni kena baca sikit Ibu Habib. Fattaqu, maka hendaklah kamu takut, bil iman, dengan beriman, billah, takut kepada Allah, dengan beriman kepada Allah, wa annahu, dan sesungguhnya Quran itu laisa min kalamil bashar, bukanlah ia daripada kalam manusia. Laisa min kalamil bashari annar, hendaklah kamu takut akan api, annar allati, yang waquduhan, kayu apinya annasu, ialah manusia. Annasul al-kuffar, manusia yang kafir. Wal hijaratu, dan batu-batu. Ka'asnamihim, seperti berhala mereka, al-kuffar. Minha al-hijar, berhala yang daripada batu. Yakni annaha, sesungguhnya al-hijarah, batu tu, mufritatul hararati, dia mufritatul, dia apa? Dia menguatkan lagi akan kepanasan.
Mufritah ni maksudnya menguatkan, al-hararah ni kepanasan. Neraka, dalam neraka tu dia punya apa? Arang dia tu batu. Sebab apa? Letak arang nak bagi lagi kuat panas. Letak batu sebab nak bagi neraka lagi kuat. Ada. Tuttaqadu bima zukira. Tuttaqadu ni dipingat. Dipingat ni kita letak arang, lepas tu kita banyak api. Tuttaqadu dipingat, dipingat bima zukira, dengan benda yang telah disebut tu. La, tidak, kanari dunia. Kanari dunia ni khabar, mubtada dia mahzuf. La hiya kanari dunia. Tidaklah ia api itu, khabar dia kanari dunia, seperti api dunia. Tuttaqadu bil hatabi wa nahwihi. Tuttaqadu dipingat bil hatabi, dengan kayu api, wa nahwihi wa nahwil hatab, dan seumpamanya kayu api. Okey. Dia kata ayat ni firman, dia kata kalau kamu tak boleh buat, kamu memang tak boleh buat pun Quran surah, maka hendaklah kamu takut api yang mana dia punya hendaklah kamu takut neraka yang mana dia punya bahan bakar dia tu ialah batu dan manusia. Kalau kita bahan bakar kita apa? Arang. Tapi dekat neraka tak dia punya bahan bakar dia tu berhala-berhala tu, berhala yang batu tu. Uiddat huyiat, uiddat disediakan, huyiat disediakan lil kafirin, untuk orang kafir. Yu'azzabuna biha, diazabkan akan orang kafir itu, biha binar, dengan api. Okey, jumlah uiddat lil kafir ini jumlatun musta'nafun, jumlah baru, jumlah lain, jumlah musta'naf, ataupun halun la au halun lazimatun, ataupun hal yang melazimi. Okey, dia macam ni. Allah kata, kalau hangpa tak percaya Quran ni bukan daripada Allah, hangpa bawa buat satu surah macam Quran ni. Kata Allah kata, kamu bila kamu tak boleh buat, fa in lam taf'al, kalau kamu tak boleh buat, lepas tu Allah tambah sikit, walan taf'al, kamu ni memang tak akan boleh buat, sampai bila-bila tak akan boleh buat. Ayat walan taf'alu tu orang panggil jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah ni dia tak ada kena-mengena dengan yang sebelum dengan selepas. Dia duduk tengah-tengah tu. I'rab dia tak ada kena-mengena. Kalau kamu tak boleh buat, fattaqu, maka hendaklah kamu takut, Allah ancam, hendaklah kamu takut api yang mana yang bahan bakar api itu ialah manusia dan batu. Lepas itu api neraka yang dia punya bahan bakar manusia dan batu tu disediakan untuk orang kafir. Itu tu perbahasannya. Kita tengok sikit kat sini. Li zuhur zalika abada, li zuhuri ijaz. Tu fa'ilam taf'alu walan taf'alu zalika, kamu sekali-kali tidak akan boleh buat demikian abada, selama-lamanya, li zuhuri ijaz, kerana zahirlah oleh ijaz. Ijaz ni benda apa? Azan harap. InsyaAllah seorang pergi azan. Apa-apa. Bismillah. Tak apa.
suruh orang kafir Quraisy kat Mekah time tu, suruh orang datang satu surah, dan dia orang tak boleh buat datang. Sedangkan dia orang ni cakap Arab juga, dia orang ni fusha, orang fasih juga. Syair-syair dia orang boleh buat, tapi Quran dia orang tak boleh nak buat. Sebab apa? Imam Jalalain dia kata apa? I'jaz, kerana ada i'jaz. I'jaz ni berdapat i'jaz a'jaza, ajiza, a'jaza. I'jaz ni maksudnya melemahkan. Quran ni salah satu dia sifat dia i'jaz, dia akan melemahkan benda lain. Jadi maksudnya dia perfect. Orang lain nak buat Quran, nak buat macam Quran tak boleh. Dia melemahkan orang lain. So tak boleh yang ada sebanding dengan Quran. Okey. Antara dia i'jaz. Orang bagi apa? Melemahkan. Quran dia melemahkan benda lain untuk bagi jadi macam dia. Berbahasa percakapan mudah-mudah i'jaz. Waktu dulu saya ingat lagi, kita orang waktu kita orang study Bukhari, Ustaz Ustaz Ahmad Jabat rahimahullah, dia ajar kitab Bukhari. Untuk ajar 45 minit tu dia akan muzakarah mentelaah 5 jam. 45 minit ni ajar 5 jam. Lepas tu dah 3 tahun Nabi Sallallahu turun sikit 3 jam. Nak boleh ajar 45 minit kitab Bukhari itu saja. Dia ajar kitab beriman. Lepas tu kitab Bukhari ni, ini nak cerita i'jaz ni, kenapa i'jaz ni? Kitab Bukhari ni yang paling payah dia, tempat payah dekat kitab Bukhari ni antara bab dengan turjamatul bab. Dekat situ payah. Macam mana? Dia bab lain, kadang-kadang biasa lepas tu bawah dia lain pula. Macam kita kan, tajuk lain, karangan bawah lain. Macam mana nak bagi? Ni siapa paling tua umur kan? 21. Paling muda kecil kan? Okay, nak bagi jadi muda ha? Okay, Atroman. Okay, Atroman. Tajuk Atroman, karangan. Bawah cerita pasal sushi. Sama lah dua tu. Tak sama kan? Tapi kalau kita tengok Atroman Jepun, sushi pun Jepun. Ada sama, ada munasabah. Okey, nombor lah. Bubuh dia lah. Tajuk Atroman. Bawah kita tulis pasal cucuk pisang. Goreng pisang goreng. Yang kuah sampai ke hitam. Johor yang. Tapi kita tengok apa munasabah Atroman dengan pisang goreng. Macam tak ada. Asia, sama-sama Asia. The Great Asia. Ada munasabah tu kan? Ni nak cerita mudah-mudah. Kalau kita tak Atroman, bawah sudah kapel. Kapel. Apa tak masuk langsung. Takkan. Kapel. Pakistan jual kapel. Naik ES5 Honda. Orang Honda tu asal yang buat tu orang Jepun. Itu jauh sangat tu. Nampak tu. Okey, dalam kitab Bukhari yang antara yang payah dia ni bab dengan turjamatul bab. Bab tu macam tajuk, turjamatul bab tu macam tajuk dengan hadis, dengan dia tajuk hadis tu lain-lain. Dekat situ payah kitab Bukhari. Orang panggil apa? Kalau orang yang pakar dalam Bukhari ni, dia pakar dalam abwab dan tarajim. Dia punya bab-bab dengan terjemah dia. Di kitab Bukhari banyak juga hadis atas lain, bab atas lain, bawah hadis lain. Jadi kadang-kadang bila ustaz kita orang syarah, betul di syarah hadis ni, betul dia kata ulama dalam hadis ni munasabah, macam ingat munasabah Atroman bawa sushi, munasabah sama-sama Jepun. Munasabah ni tak jumpa. Jadi bila ustaz kita tak jumpa munasabah, dia kata ulama ada kata Imam Bukhari ni tulis atas lain bawah lain i'jaz. Maksudnya dia pun manusia biasa juga macam kita. Jadi Quran ni dia i'jaz, dia melemahkan kitab Bukhari ni bagi jadi atas lain bawah lain. Maksudnya tak perfect yang solid dah. Tengok dekat situ kitab Bukhari ada juga tempat yang tak masuk. Atas lain bawah lain. Jadi siapa punya kerja ni boleh jadi mungkin tak Imam Bukhari pilih boleh tertukar tu. Al-Quran punya kerja dia
Sebab yang boleh perfect Quran saja. Selain daripada Quran tak boleh perfect. Kita faham macam tu. Macam tu juga zaman sekarang ni, orang bagi buat bila kitab yang paling sahih nombor 2 lepas Quran pun Quran ijaz, kitab-kitab lain lagi lah Quran ijaz. Contoh macam kitab Jalalain ni, orang kata macam mana dalam duk baca Jalalain ada hadis-hadis yang lemah apa semua tu kan. Tak kisah, salah satu jawapan ni ijaz. Quran tu dia melemahkan kitab lain. Nak buat macam mana? Ihya Ulumuddin, apa duk kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis-hadis yang ni semua kan. Nak buat macam mana? Ijaz. Quran dia melemahkan kitab tu. Yang perfect Quran saja, yang lain tak boleh. Itu Quran yang ada sifat ijaz, mukjizat Quran salah satu dia. Lepas tu macam mana kita nak tahu kitab tu betul ke atau tidak? Dekat situ kita kena pakai talaqin ummah bil qabul. Talaqin ummah bil qabul ni orang panggil umat dah terima dah satu benda. Talaqin ummah bil qabul. Contoh macam kitab Jalalain. Semua umat kata boleh pakai kitab ni. Bukan maksudnya daripada dulu dia orang nak pakai. Ihya Ulumuddin daripada dulu dia orang nak pakai. Itu orang panggil talaqin ummah bil qabul. Jadi kita nak tahu satu benda tu, satu kitab tu Allah Ta'ala qabuliat, diterima atau tidak, kita tengok dekat, bukan tengok dekat dia punya isi, bukan tengok dekat kitab tu perfect atau tidak, tengok dekat talaqin ummah bil qabul. Sebab selain pada Quran dia tak boleh perfect. Quran dia ada ijaz. Jadi kalau kitab ada silap sikit-sikit, itu standard memang dia. Tapi nak dekat talaqin ummah bil qabul, umat terima kitab. Ambil mana pula dalil talaqin ummah bil qabul? Ambil pada hadis dalam Tirmizi, la innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dia tidak akan himpunkan umat di atas kesesatan. Jadi umat bila dia kumpul, dia terima satu kitab, jadi kitab tu betul, macam tu saja. Yang dikehendaki dengan umat dekat sini mesti orang alim lah, bukan orang awam lah. Orang alim kalau dia kata kitab tu kita ambil iktibar, kita guna pakai, kitab tu betul. Lepas tu mungkin ada setengah orang alim yang dia tak mau. Contoh macam jalan lain, mungkin daripada 10 orang alim mungkin ada satu orang alim yang kata tak boleh. Mungkin ada hadis-hadis yang lemah semua, kita kalau elok kita janganlah jalan lain, kita cari kita alim pula. Pendapat orang alim yang macam tu orang panggil pendapat syaz. Pendapat syaz ni orang tak kira. Orang Cina semua putih, ada satu Cina hitam, gelap sikit kalau Jazaya ni. Jadi orang tak kata Cina hitam, orang tetap akan kata Cina tu putih, Chinese tu putih. Sebab seorang Chinese hitam, orang tak akan kata orang Chinese hitam, orang kata orang Chinese putih. Yang hitam tu syaz, orang tak kira. Macam tu juga kitab selain daripada Quran, nak tahu dia qabuliat ke tidak, tengok dekat talaqin ummah bil qabul, umat terima dengan qabul. Kalau ada silap sikit-sikit tu, itu sebab Quran dia mengijazkan kitab tu. Okey, nampak dah sini ya? Kalau macam orang tanya kitab Jalalain, Ihya Ulumuddin apa semua tu, yang tu kitab tu ada hadis-hadis ijaz. Jawapan antara salah satu jawapan yang mudah, ijaz. Cukup. Ijaz apa? Makna ijaz melemahkan. Quran dia melemahkan benda lain. Sebab Quran dia perfect. Dia akan buat benda lain tak perfect. Jadi benda lain tu kalau silap sikit-sikit tu standard, ada kurang sikit-sikit tu standard. Lepas tu nak tengok elok tak elok, tengok dekat talaqin ummah bil qabul, umat terima dengan qabul tu. Nama sini lah ijaz ni lah. Ini salah satu syarat dekat ijaz tu. Yang ijaz yang dekat ayat ni ijaz dekat orang kafir Quraisy yang sama-sama orang syair tapi tak boleh buat macam Quran, padahal sama-sama bahasa lah. Okey, kita sambung. Wabashir. Wabashir ni akhbir, bashir, dan berilah berita gembira. Adat Al-Quran dia ada husnul ma'nawi wa lafzuh. Husnul ma'nawi wa lafzuh ni, husnul ma'nawi makna dia cantik, lafzuh lafaz dia pun cantik juga. Ada Al-Quran. Okey, bagi contoh
Biasa Quran dia akan sertakan targhib dengan tarhib. Tadi dia dah targhib, dia dah bagi tarhib, dia dah bagi kita takut, dia dah cerita orang kafir apa semua, neraka apa. Sekarang dia tarhib, dia cerita pasal syurga pula. Itu standard Quran. Dia cerita benda jahat, dia cerita benda baik. Dia cerita benda baik, dia akan cerita benda jahat. Dia sekali, itu Quran. Style Al-Quran macam tu orang bagi. Ini dia nak cerita benda lebih baik lah ni. Dia nak sertakan benda baik lah. Wa basyir, dan berilah berita gembira, akhbir, beritahulah alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman, saddaqu billah, orang yang membenarkan Allah, wa amilus solihat, dan orang yang buat kebaikan, minal furudi wan nawafili, daripada fardu-fardu dan sunat-sunat. Buat sembahyang fardu, buat sembahyang sunat. Anna, maksudnya tadi bahawa bi anna, dengan bahawa sesungguhnya lahum, bagi orang yang beriman tu jannat, syurga. Tadi dia cerita neraka, orang kafir dapat neraka. Sekarang dia cerita orang beriman dapat syurga pula. Jannatin, jannat hadaiqa dzati asjarin wa masakin. Hadaiqa ni taman-taman, zati asjar, yang ada pokok, wasakina wa masakina, dan tempat duduk. Macam mana terjemahan? Dia ada tempat duduk. Maksudnya taman tu kita boleh duduk tinggal. Betul, ada pokok-pokok itu. Syurga jenis macam tu. Lagi sifat syurga, tajri min tahtiha, yang mengalirlah bawah dia tu, ai tahta asjariha wa qusuriha, di bawah pokok-pokok dan di bawah istana syurga, istana-istana syurga tu, anhar, oleh sungai-sungai. Jadi binaan yang paling cantik syurga, style syurga, jenis ada pokok-pokok, apa itu jenis sungai lalu kat bawah. Kalau nak buat jenis rumah jenis macam tu, buat macam tu lah. Tapi kena tanah luas sikit lah. Anha tu apa? Al-miyahu fiha. Al-miyah ni air, miyah, air. Fiha di dalamnya sungai. Wan nahru, dan bermula nahru. Ni style Jalalain, uslub gaya Jalalain, dia nak cerita pula. Anha tu benda apa? Wan nahru, dan bermula sungai itu, khabar dia, mawdi'ul ladhi yajri fihi al-ma'u, ialah tempat yang yajri, yang mengalirlah fihi al-mawdi', padanya tempat tu al-ma'u, oleh air. Dia nak beritahu sungai tu benda apa? Sungai tu satu benda macam berlubang, air lalu dekat dia punya tu, dekat dia punya lubang tu. Li'annal ma'a, kerana sesungguhnya air, yanharu, air yahfiruhu, air itu dia menggali akan al-mawdi', dia gali tempat air itu, dia buat lubang, itu jadi sungai. Wa isnadul jari ila nahar ilahi an-nahri, dan bermula isnad, sandarkan jari mengalir ilahi kepada sungai itu, ialah majaz. Kat sini majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal. Itlaq majaz mursal, itlaqil mahal, bagi tahu tempat, bagi tahu sungai, wa iradatil hal, tapi yang kita nak yang dalam dia, air yang dalam dia. Orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi syurga yang jenis ada pokok, lepas tu ada sungai duduk mengalir kat bawah dia. Kullama, setiap kali, ruziku minha, ut'imu min tilkal jannati, ut'imu, diberi makan min tilkal jannati, daripada demikian syurga. Setiap kali diberi makan apa? Min samaratin rizqa, min bayam padam, diberi akan rezeki, min samarah, daripada buah-buahan. Bila dalam syurga, bila Allah Ta'ala bagi kita makan buah, qalu, amin, kita lah, orang beriman ni insyaAllah akan berkata, hadzal ladzi ay misluma ruzikna min qablu, ini buah yang kami boleh makan ni, mislu, ialah seumpama ma ruzikna min qablu, benda yang kami telah diberi makan daripada sebelum. Ai qablahu, sebelum haza, sebelum ini, fil jannah, yang di dalam syurga sekarang ni. Litasha buhi samariha biqarinatin,
kerana menyerupailah buahnya, kerana buah dia menyerupai biqarinatin, dengan qarinah. Ini wa utubi, ini qarinah dia. Wa utubihi, dan ji'u birrizki, dibawa datang dengan rezeki itu mutasyabiha, hal keadaan serupa. Yushbihu ba'duhu ba'dan, menyerupailah oleh sebahagian rezeki akan sebahagian launan, ay fi launi, pada warna. Wa yakhtalifu tu'man, wa yakhtalifu tu'man, dan bersalahanlah oleh rasa. Okey, sekali lagi. Bila mana Allah Ta'ala bagi orang beriman makan buah dalam syurga, orang beriman akan kata, buah ni macam kami pernah makan, buah ni macam tadi kami dah pernah makan. Lepas tu buah datang sekali lagi, buah serupa juga, warna serupa tapi rasa lain-lain. Dekat sini ni, ruzikna min qabli, kami telah diberi daripada sebelum. Dekat sini ulama dia keluar dua penafsiran. Satu penafsiran dia kata apa? Ruzikna min qabl, kami diberi sebelum sekarang ni. Okey ni, sekarang ni Allah contohlah bagi buah. Ni dia duduk dalam syurga ni. Tadi pun bagi buah juga, serupa buah tadi. Kalau kata tadi buah pisang, ni pun buah serupa buah pisang juga. Kalau bukan pisang, tapi rasanya Masya Allah lain-lain. Itu satu penafsiran. Satu penafsiran lagi, ruzikna min qabl, kami diberi rezeki daripada sebelum. Ini penafsiran apa? Imam Zamakhsyari. Dekat Allah Ta'ala bagi buah pisang. Dulu kami pernah makan dah buah ni, dekat dunia ni. Itu satu penafsiran lagi. Kalau serupa kat dunia, buah pisang kalau kuning juga yang dekat syurga ni. Tapi rasa dia lain. Rasa syurga ni sedap lagi. Jadi kalau kita pakai penafsiran yang nombor 2 tu, pendapat yang nombor 2 tu, kita kena ni sikit. Buah yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, dekat syurga ni sekarang ni, kaum beriman dekat syurga sekarang ni, dulu kami dah pernah makan dah dekat dunia. Bukan yang baru tadi tu, kita pakai pendapat yang kita dekat dunia. Bila kita faham daripada sini, dekat syurga buah dengan dekat dunia buah serupa, tapi rasa serupa lebih kurang sama jenis lah, tapi rasa lain lah, rasa sana sedap lagi. Satu ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala turun dekat kita untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil iktibar, ibrah. Jadi kita faham bila kita makan, contoh kita suka buah-buah. Kalau buah pelang mango, buah pelang tu. Yang tu kalau makan dengan apa tu? Cicah. Apa lah? Cicah tu kan. Kalau kat Thailand dia orang cicah dengan Maggi punya pencar tu. Itu pakai semua sakit perut. Tapi buah pelang tu kalau kita makan sedap kan. Kalau kita cicah tu sedap kan. Jadi dekat dunia dah sedap, dekat akhirat lagi sedap. Allah Ta'ala cerita dekat akhirat ni, hampa makan macam tu makan dekat dunia ni ya. Allah Ta'ala cerita ayat Quran ni supaya bila kita makan benda buah yang kita suka kat dunia ni, kita ingat akhirat. Quran nanti dekat akhirat macam ni juga. Aku nak makan buah macam ni juga, lebih kurang. Dekat sini dah lah sedap, dekat akhirat lagi lah sedap. Bila jadi macam tu, kita akan nak buat amalan. Kita akan lagi nak buat amalan. Makan kita dekat dunia ni menyebabkan kita ingat akhirat, yang mana kita nak buat amalan untuk kita dapat masuk syurga Allah SWT dekat akhirat. Itu kita faham daripada ayat ni. Sempat tak? Jadi orang kata makan untuk apa? Makan untuk, tujuan kita makan untuk apa? Ibadat. Orang kata makan untuk ibadat, makan boleh buat ibadat. Itu satu ni. Satu dia pergi makan untuk apa? Makan untuk kita kias dekat akhirat nanti benda lagi sedap, benda lagi best. Kita makan sekarang ni dah sedap dah. Jadi bila kita makan, kita bersyukur ke Allah Ta'ala, kita akan buat lagi ibadat lagi bagus untuk kita dapat yang dekat akhirat nanti. Ni Allah Ta'ala cerita. Dekat akhirat nanti kita akan dapat makan supaya kita makan ni juga. Setiap kali dihidangkan rezeki ni, aku dah pernah makan
Jadi dekat dunia ni kita nak makan, oh yang ni pun dah sedap. Dekat syurga ni Masya Allah lagi dah sedap. Jadi bila kita baca ayat ni, jadi kita akan jadi lagi takwa pada Allah SWT. Kita akan lagi perbanyak amalan pada Allah SWT. Walahum fiha azwajun minal huri wa wariha mutahharatun. Dan bagi orang yang beriman tu, fiha, di dalam syurga tu, azwajun, ada apa ni? Azwaj, apa? Isteri, macam tu lah. Minal huri, min daripada hur ni bidadari, wa wariha, dan selainnya bidadari, mutahharatun, yang dibersihkan, minal haidhi wa kulli qadari, daripada haid wa kulli qadari, dan daripada setiap benda keji. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalam syurga ni kekal, makisuna abada, tetap berdiam selama-lamanya, la yafnuna, tidak binasa, wala yakhrujuna, tidak keluar. Tengok kat sini, walahum fiha azwaj. Allah Ta'ala kata dekat akhirat nanti kita, aminan, insyaAllah orang beriman ni akan Allah Ta'ala bagi isteri, yang mana isteri ni dia ni bersih. Maksud dia ni dia tak ada haid, lepas tu tak ada apa benda-benda kotor lain, himu apa semua tu kan. Jadi dia serupa dengan masalah makan tadi juga. Bila kita makan dekat dunia, kita kias analogi untuk akhirat. Macam tu juga kita kahwin, insyaAllah untuk akhirat juga. Okey, kahwin untuk apa kahwin? Salah satu dia. Bagi kahwin untuk apa? Tak apalah cakap pula. Kahwin untuk dapat anak. Contoh kan, anak apa? Anak yang solat. Sebab hadis kata apa? Waladun salihun yad'ulah. Semua mati terputus. Salah satu dia apa? Anak soleh yang mendoakan. Jadi kahwin buat anak, lepas tu hantar anak sekolah habis, bagi jadi solat, nanti kita mati dia tolong doakan kita. Itu satu. Salah satu dia lagi kita faham di mana sini, kahwin apa dia buat? Tidur sekali tu kan. Itu bila tidur, macam mana kita rasa, macam mana orang kahwin dah rasa bila boleh tidur. Dekat akhirat Allah Ta'ala nak bagi lagi daripada yang ada dekat dunia ni. Sebab dekat akhirat dia orang ni tak ada apa mutahharah, dia orang ni dibersihkan. Jadi dekat dunia ni dia punya feel, dia punya rasa dah macam ni lah. Dekat akhirat lagi lah tinggi, lagi lah nikmat. Jadi kahwin untuk kita kias untuk apa yang kita dapat kat akhirat. Ada contoh kahwin, tidur sekali, passion tidur, habis tu nikmat. Lepas tu saat lagi pukul 5 tu kita bangun tahajud sekali untuk minta untuk dapat ke akhirat kepada Allah SWT. Ini perkahwinan yang macam ni goal dia Allah Ta'ala, matlamat akhir dia Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah ni perkahwinan yang apa? Baiti jannati ni. Orang panggil apa? Perkahwinan dalam kahwin tu dia nak benda yang ada kat syurga. Walahum fiha azwaj. Allah Ta'ala kata dekat syurga nanti Allah Ta'ala nak bagi isteri-isteri yang jenis macam ni. Supaya macam masalah makanan tadi juga lah. Dekat dunia, dekat akhirat lagi bagus. Jadi kita makan untuk kita syukur dan kita kias buat amalan supaya dapat ke akhirat. Dekatnya juga dekat dunia, kahwin. Dekat akhirat dapat lagi bagus. Kahwin buat amalan apa? Untuk kita kias dapat benda yang bagus dekat akhirat nanti. Dia macam tu kaedah dia. Bila kita baca ni, walahum fiha azwajun mutahharah. Jadi hati kita ni rasa gemar untuk lagi buat kebaikan, untuk buat amalan soleh. Sebab apa? Sebab akhirat nanti Allah Ta'ala nak bagi lagi bagus. Dekat dunia ni rasa dah bagus dah. Okey. Sambung ayat. Wa nazala raddan liqaulil yahudi. Habis dah. Lepas tu masuk cerita orang Yahudi pula. Liqaulil yahudi lamma daraballahu al-mathala bizubabi fi qawlihi wa iyaslubhu bizubabu syai'a. Wa nazala, telah turunlah ayat ni raddan, kerana nak raddan ni maksudnya kerana nak lawan balik, nak lawan jawab, kerana nak rad liqaulil yahudi, kerana nak lawan balik perkataan orang Yahudi. Lama tak kala daraballahu al-masal, Allah Ta'ala buat perumpamaan
terjebak dengan lalat fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, wa iyaslubhu dhubabu syai'a. Surah Al-Hajj ayat 73. Dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah Ta'ala buat turun ayat ni, wa iyaslubhu dhubabu syai'a la yastaqiluhu min dha'fal talib wal matlub. Allah Ta'ala buat perumpamaan berhala orang kafir ni, kalau lalat main duduk pun dia tak boleh nak tolak lalat. Orang kafir berhala sama-sama lemah. Lepas tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat itu, orang Yahudi kata apa Allah Ta'ala buat turun ayat pasal lalat. Wal ankabuti, dan pada ankabut, ankabut ni spider, fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, kamasalil ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 41. Surah Al-Ankabut ayat 41. Kamasalil ankabut ittakhazat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut tu. Allah Ta'ala nak cerita rumah yang paling lemah, rumah laba-laba. Allah Ta'ala buat perumpamaan laba-laba. Orang Yahudi kata apa? Ma aradallahu bi dzikri hadhihi asya'i al-khasisati. Ma, apa aradallah, apa yang Allah Ta'ala nak, bizikrihi, dengan sebut hadil asya'i al-khasisati, dengan sebut benda-benda hina ni. Allah Ta'ala nak apa? Allah Ta'ala sebut lalat, sebut apa ni, laba-laba semua ni. Itu Allah Ta'ala buat turun ayat ni untuk jawab perkataan Yahudi tadi. Innallaha la yastahi ayyadriba, sesungguhnya Allah la yastahi, tak malu, ayyadriba ayyaj'ala, untuk membuat perumpamaan, untuk membuat masalah, satu perumpamaan. Masalah ni ialah maf'ul awal, maf'ul pertama. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha maf'ul tsani. Lafaz ma tu nakirah mausufah, dia nakirah, lepas tu dia disifatkan kepada masalah tu, dia jadi maf'ul tsani. Ai makna dia ayu masalin kana, ayu masalin, yang mana-mana masalin perumpamaan, kana yang adalah ia masal. Innallaha la yastahi ayyadriba masalin ayu masalin kana. Allah Ta'ala tak malu nak buat perumpamaan yang mana-mana pun. Ataupun lafaz ma tu zaidatun. Zaidatun tu lafaz ma zaidatun. Lafaz ma tu ialah zaidah. Zaidah ni tambah saja. Litakidil hissati, untuk mentakidkan apa ni, hissah, hidar. Jadi Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala lafaz ma ni Allah Ta'ala bawa datang saja untuk takkid, zaidah lil takkid, untuk menguatkan. Fama ba'daha al-maf'ul tsani, maka bermula benda yang selepas ma, ayat selepas huruf ma ni ialah al-maf'ul tsani, atau ba'udah tu jadi maf'ul tsani. Ba'udatan, nyamuk. Mufradul ba'udi, mufrad satu dia ialah ba'udi. Ba'udi jamak dia ba'udah, nyamuk-nyamuk, mosquito tu. Wa huwa ba'udi sirarul biki, nyamuk yang kecil. Nyamuk ada banyak jenis, ada nyamuk besar, ada nyamuk kecil. Ni ba'udah ni nyamuk kecil. Fama faqaha, fama ni ataupun akbaru minha, yang lebih besar sikit daripada ba'udah, daripada nyamuk. Allah Ta'ala dia tak malu untuk buat perumpamaan nyamuk ataupun besar sikit daripada nyamuk. Yani la yatruku bayanahu lima fihi minal hikami. La, tidak, yatruku, tidak meninggallah oleh Allah, bayanahu, akan menerangkan ma faqaha, lima, kerana benda, fihi, kerana barang yang adalah pada ma tu, min, ya mini bayan kepada ma, iaitu daripada hikam, hikmah. Allah Ta'ala tak malu nak buat cerita pasal nyamuk,
besar sikit pada nyamuk, sebab dalam benda-benda itu semua ada hikmah. Fa'ammal ladzina amanu, maka sesungguhnya orang yang beriman, faya'lamun, mereka tahu, annahu, sesungguhnya al-masalah, perumpamaan tu yang Allah dah cerita nyamuk, Allah Ta'ala dah cerita lalat, Allah Ta'ala dah cerita spider dalam Al-Quran ni, ialah al-haqqu, benar. As-sabitu al-waqi'u mawqi'ihi. As-sabit ni yang tepat, waqi'u mawqi'ihi, tepat yang berlaku pada tempat dia. Kalau bahasa, kalau kita terjemah, tepat pada situasi dia. Tu al-waqi'u mawqi'uhu tu tepat pada situasi dia. Mai tempat ni, mai sebab ni Allah Ta'ala buat turun ayat, Allah Ta'ala buat tamsil, Allah Ta'ala buat perumpamaan guna nyamuk, guna lalat, tepat pada situasi dia. Mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Jadi orang beriman, mereka yakin perumpamaan ni ialah daripada Allah Ta'ala. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, orang kafir ni, fayaqulu, mereka berkata, madza, apakah, aradallahu bihadza masalah, apakah kehendak Allah bihadza masalah, dengan ini. Bihadza masalah tamyizun. Lafaz masalah tu ialah tamyiz. Yani bihadzal mathali, dengan ini perumpamaan. Bila Allah Ta'ala buat turun ayat pasal lalat, Allah Ta'ala kata orang kafir, Allah Ta'ala nak cerita apa ni lalat ni? Wa ma istifhamu inkarin mubtada'un, bermula lafaz ma tu, mada arada, ialah istifham ingkari. Istifham ingkar ni pertanyaan tapi nak mengingkar. Kita dah bahas minggu lepas. Mubtada lagi. Bukan Allah Ta'ala nak tanya, Allah Ta'ala nak tanya ni nak mengingkar. Orang kafir tanya ni nak mengingkar. Waza bimakna alladhi bisilatihi khabaruhu, dan bermula lafaz za, maza, za tu ialah khabarnya, bimakna bermula lafaz za ialah bimakna dengan makna allazi bisilatihi, dan bermula lafaz za tu dengan makna allazi dan dengan silah dia. Bisilah sini kita kena bimakna alladhi makrunun, kita kena takdisi kat situ, dengan makna alladhi makrunun, yang disertai dengan silah dia. Silah ni itulah silah aib semua tu. Maza aradallah sampai akhir tu, khabar dia, khabaruhu ialah khabarnya nyama. Ma tu mubtada, za aradallah ialah khabar dia. Yani ayu faidatin fihi, yang manakah faedah fihi mithal, fihi mathal, yang manakah faedah pada perumpamaan ni? Orang kafir dia kata macam tu. Itu Allah Ta'ala pun, qala Allah Ta'ala fi jawabihim, Allah Ta'ala pun berfirman pada jawab mereka, nak jawab orang kafir balik. Allah Ta'ala kata apa? Yudhillu bihi, menyesatlah oleh Allah Ta'ala, bihi, bihadal masal, dengan ini perumpamaan ni, kasiran, akan ramai, anil haqi, daripada kebenaran, likufrihim bihi, kerana kufurlah mereka dengan kebenaran, dengan mata. Allah Ta'ala buat turun misal, dengan sebab misal ni lah Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang kafir, sebab dia orang tak meyakini dengan misal, tak meyakini dengan Al-Quran. Wa yahdi bihi kathiran minal mu'minin litasdiqihim bihi, dan Allah Ta'ala bagi petunjuk ramai kepada orang mukmin litasdiqihim bihi, kerana membenarlah orang mukmin itu bihi, dengan misal. Orang mukmin bila Allah Ta'ala buat datang Al-Quran, orang mukmin membenarkan. Jadi Allah Ta'ala bagi hidayah ke orang mukmin.
Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak sesatlah dengan dia kecuali orang fasik. Orang fasik ni apa? Al-kharijina 'anit ta'ah, yang keluar daripada ta'at. Maksud yang keluar daripada ta'at ni birtikabil kabair, orang yang buat dosa besar. Orang buat dosa besar ni, dia kata ada 3 keadaan, ada 3 darjat orang buat dosa besar. Kita katalah buat dosa besar apa? Tak semayang, contohlah kan. Satu, dia orang buat dosa besar. Orang yang tak dapat hidayah ni, orang yang buat dosa besar ni, salah satu dia apa? Dia buat dosa besar kadang-kadang, tapi dia keji dosa besar. Ini yang darjat pertama. Yang takibuha ahyanan mustaqbihan laha. Mustaqbihan laha. Dia buat dosa besar tu kadang-kadang, tapi hati dia mengeji benda tu. Kadang-kadang dia tak semayang, tapi dia tahu, aku ni tak semayang, aku ni jahat, aku ni kena buat jannah. Itu satu. Tinggal semayang tu dosa besar tu. Darjat nombor 2 pula. Yang nombor 2 pula, apa ni? Inhimaku fiha bila mubalata biha. Dia bersungguh-sungguh pada buat dengan dia tak peduli pada dia. Dia bersungguh-sungguh buat dosa besar dan dia tak peduli. Itu tu darjat nombor 2. Tak pernah semayang. Raya baru semayang. Lepas tu Jumaat baru semayang. Nombor 3 punya semayang mayat kalau mak pak dia mati. Itu pun kalau dia semayang. Kalau tak semayang, dia tunggu kat luar. Alhamdulillah. Dia bersungguh-sungguh buat dosa besar. Lepas tu dia tak peduli. Hati dia tu tak ada rasa apa dah. Tak semayang. As-salisu, yang nombor 3, al-juhudu bi ayat takibah, ya takibah mustasbiban laha. Dia ingkar, lepas tu dia buat dan dia rasa dia buat tu betul. Dia ingkar, dia buat dosa besar beserta dia ingkar dan dia membilang betul. Dah lah tak semayang. Lepas tu dia kata semayang ni tak wajib. Dia ingkar. Lepas tu mustasbiban, dia kata yang aku buat ni dah betul, aku tak semayang ni dah betul. Yang nombor 3 ni fahuwa kafirun indana. Dia ni dan hukum dia di sisi ahli sunnah kafir. Sebab al-juhdu, sebab dia ingkar syariat Tuhan. Tapi kalau di sisi Mu'tazilah, dia kata murtakibul kabair la kafira wala mu'mina. Kalau di sisi Mu'tazilah pula, kalau orang buat dosa besar ni, kafir pun tak, mukmin pun tak. Duduk kat mana tak tahu, duduk tengah-tengah. Kalau di sisi ahli sunnah, nombor 1, nombor 2 tu teruk lah. Nombor 3 ni kafir terus, sebab dia ingkar. Ni orang yang buat dosa besar ni, dia tak dapat hidayah. Alhamdulillah min zalik. Allazina ni sifat na'tun, sifat kepada fasikin. Orang fasik yang mana ni? Allazina yang quduna ahdallah, yang quduna membatalkan ahdallah, janji Allah, ma ahidahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah apa? Barang yang janjilah Allah dengannya ma tu, barang tu ilaihim, kepada mereka, fil kutub, di dalam kitab-kitab. Apa barang tu? Iaitu bayan kepada ma, iaitu daripada beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dah janji dah orang kena beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia orang membatalkan janji. Dia orang tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Min ba'di mitsaqi, min ba'di, daripada selepas mitsaqi. Mitsaqihi tauqidihi. Mitsaqi ni tauqidi ni teguh. Hi mitsaqihi, teguhnya janji. Min ba'di mitsaqihi, daripada selepas teguhnya janji, alaihim, ke atas mereka, alladhi, lepas dah teguh dah janji, perjanjian teguh dah, dia orang membatalkan. Apa perjanjian tu? Beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berbatal, mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang fasik, orang yang tak dapat hidayah. Satu lagi, nombor 2 lagi sifat dia orang, wa yaqta'una ma amarallahu bih. Yaqta'una, mereka memotong
syakaratu. Benda yang Allah Ta'ala suruh sambung, dia orang bagi putus. Benda apa? Bayan kepada mak. Minal iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada beriman dengan Nabi, war rahimi, dan silaturahim, wa ghairi zalik, dan demikian. Mereka membatalkan janji, mereka putus silaturahim. Wa an badalun min dhamirin bihi. Bermula lafaz an tu, lafaz an pada an yusola tu khabar ialah badal. Jadi badal min dhamirin bihi. Jadi badal kepada dhamir bihi. Bihi itu an, benda serupa bihi an, membagi badal, iaitu wa yufsiduna fil ard. Sifat mereka yang nombor 3, wa yufsiduna fil ard. Mereka ni buat kerosakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan buat maksiat, wa taqwiqi anil iman, dan menyekat daripada beriman. Dalam mereka tak nak beriman, dia orang sekat orang lain pula untuk beriman. Ini sifat mereka, ada 3 sifat. Ulaika, bermula mereka itu al-mausufuna bima zukir. Al-mausufuna, yang bersifat, yang disifatkan bima zukir, dengan perkara yang telah disebutkan tu, humul khasirun, ialah orang-orang yang rugi. Orang yang ada 3 sifat ni ialah orang yang rugi. Alhamdulillah min zalik. Sebab apa dia orang rugi? Limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Limasirihim, kerana mereka kembali ilan naril mu'abbadati, kepada neraka yang berkekalan, alaihim, ke atas mereka. Mereka ni lah rugi. Sebab apa? Sebab bila mati masuk dalam neraka selama-lamanya. Kaifa, macam mana, bagaimana? Takfuruna, ya ahla Makkah, kamu boleh kufur. Ya ahla Makkah, wahai ahli Mekah, billah. Ayat di Quran. Kaifa takfuruna billah, macam mana hamba boleh kufur dengan Allah ni? Wa qad kuntum amwata, walhal qad, sesungguhnya, kuntum, kamu dulu tu, amwata. Apa? Amwata ni dia terjemah nutfah fil adlabi. Nutfah ni apa dia? Air mani. Nutfah jamak dia nutfah. Kamu ni dulu air mani fil adlab, di dalam tulang sulbi. Dulu air mani ya. Macam mana kamu boleh kafir, kamu boleh kufur dekat Allah ni, tak mau beriman? Fa ahyakum fil arhami wad dunya, maka menghiduplah Allah akan kamu. Allah Ta'ala bagi kamu hidup fil arham, di dalam rahim mak tu, di dalam rahim ibu, wa dunia, dan dekat dunia, binafkhir ruhi fikum, dengan ditiupkan roh pada kamu. Wal istifham, bermula istifham, lit ta'ajubi, ialah untuk ta'ajub, min kufrikum, daripada kafir mereka tu, ma'a qiyami burhan, beserta qiyami burhan, adanya dalil. Au istifham tu litawbih, untuk mencela. Lafaz kaifa, macam mana hangpa boleh kufur tu, itu sama ada ta'ajub. Macam mana lah korang ni boleh kufur ke Allah? Asal korang ni dulu air mani, Allah Ta'ala bagi korang hidup, boleh korang kafir ke Allah? Ta'ajub, rasa pelik. Ataupun lafaz istifham kaifa tu taubih, untuk celah. Hampa boleh kufur ke dekat Allah? Dulu hampa ni air mani je, lepas tu Allah Ta'ala bagi hidup. Macam tu pun hampa boleh kufur ke Allah kan? Taubih, mencela. Summa, kemudian, yumitukum, Allah Ta'ala mematikan kamu, inda intihai ajalikum, ketika sampai ajal kamu, sampai masa mati. Summa, kemudian, yuhyikum, Allah Ta'ala menghidupkan kamu, bil ba'si, dengan akan dibangkitkan. Summa, kemudian,
ilaihi, kepada Allah lah turja'un, kamu dikembalikan. Turadduna, kamu dikembalikan. Ba'dal ba'thi, selepas dibangkitkan. Fayujazikum, maka yujazikum, Allah akan membalas akan kamu bi'amalikum, dengan amalan-amalan kamu. Allah tanya, macam mana korang ni dulu air mani, lepas tu Allah bagi hidup, lepas tu Allah Ta'ala nak bagi mati, lepas tu Allah Ta'ala nak bagi hidup pula, lepas tu hampa ni kembali kepada Allah Ta'ala. Ini kalau orang baca ayat ni, dia tengok ayat ni, jadi hati dia tak akan nak rasa nak buat jahat. Dia orang panggil ayat ni bagi apa? Bagi ketat hati dia, takut. Wa qala, Allah tak berfirmanlah, qala Allah, berfirmanlah Allah, dalilan alal ba'si, sebagai nak berdalil alal ba'si, di atas kebangkitan, lima ankaruhu, bagi barang yang ingkarlah mereka akannya barang. Allah Ta'ala nak cerita pula. Ni Allah Ta'ala nak buat turun, Allah Ta'ala nak bagi tahu ayat ni sebagai dalil akan ada ba'ts, kebangkitan. Yang mana orang kafir ni, dia orang ingkar kebangkitan. Dia orang kalau mati ni pakai mati terus, tanam. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Allah lah, dialah yang menciptakan bagi kamu ma fil ard, apa yang dekat bumi. Al-ardha wa ma fiha, bumi dan apa yang ada di dalam dia, minyak apa semua tu kan. Allah Ta'ala yang menciptakan jami'a, kesemuanya. Litantafi'u bihi wa ta'tabiruhu, litantafi'u, supaya litantafi'u, kamu dapat ambil manfaat daripada bumi ni. Litantafi'u, supaya kamu dapat ambil manfaat. Bihima, ma bumi. Wa ta'tabiru, dan iktibar, kamu dapat ambil iktibar. Allah Ta'ala cipta bumi supaya kita dapat ambil manfaat, ambil minyak apa semua tu kan. Wa ta'tabiru, dan kita dapat ambil iktibar. Summastawa ba'da khalqil ardi ay qasada, kemudian